juga saya kira guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah di Sekolah Mutiara. Begitu juga dengan adik-adik lah kot saya rasa, daripada pelajar daripada Sekolah Mutiara. Ahlan wa sahlan pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah moga-moga perkongsian hari ini, perkongsian ringkas hari ini, insyaAllah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi manfaat dalam kehidupan kita lah. InsyaAllah hari ini tajuk diberi tik hafal mudah. Mungkin kita akan bicara secara santai je, saya rasa. Kita tak bicara secara serius lah untuk hafal Quran ni. Dan mungkin yang saya sampaikan ni mungkin sekadar sedikit perkongsian pengalaman berkaitan dengan hafal Quran. Jadi kalau sebagaimana Ustazah sebut tadi, kalau siapa-siapa nak tanya, boleh kita tanyalah, kita manfaatkan masa sejam ni. Kadang-kadang ada benda nak tanya, tetapi dengar je apa yang nak tanya tu tak sampai. Jadi kita permudahkan urusan supaya kita boleh faham, kita boleh tahu. Okey. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ataupun sebagaimana saya sebut tadi, ataupun saya bacakan sepotong ayat Quran tadi, Allah sebut dalam surah An-Nahl, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, Allah kata kamilah menurunkan az-zikr, Al-Quran ini, dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran ini, para ulama dah sebut bahawa Al-Quran ini adalah suatu kitab, suatu buku yang disandar pada Allah. Dan Al-Quran ini berdasarkan pada Al-Quran ini telah menunjukkan bahawa ia akan terpelihara. Maksud terpelihara ni apa? Maksudnya dia tak akan wujud perubahan. Tak nafi perubahan tu ada. Sudah ada beberapa cubaan, puluhan cubaan daripada orang kafir untuk mengubah Quran, ubah Quran tersebut. Tetapi Al-Quran tu utuh. Bukan tak ada, maksudnya ada je Quran. Tetapi atas janji Allah tadi, Allah kata Quran ni akan terjaga. Tak sama dengan kitab-kitab yang lain. Kita biasa dengar perkara ni. Maksudnya kalau kita kata kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, yang mana sudah melalui pelbagai perubahan, dan sampai zaman sekarang kat tangan kita sekarang ni, kalau kita jumpa mana-mana bentuk kitab ini, maka dia tak akan sama dengan kitab asal yang telah dikeluarkan, yang diturunkan oleh Allah secara mushaf. Jadi Al-Quran tak, Al-Quran Allah dah janji bahawa Quran, benda ni ada mushaf ini atau Quran tu sendirilah, Al-Quran itu sendiri tak akan berubah. Hasil usaha pada peringkat awalnya, pada peringkat zaman Nabi sendiri, yang mana Nabi ini mengumpulkan Quran dan kemudian diteruskan oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar kumpulkan dalam satu mushaf, Sayyidina Uthman melakukan pendetilan dalam mushaf tadi, ditulis dengan satu, kita kata, resam yang satu, dan kemudian dimurnikan Quran itu dengan apa kita kata, dengan titik-titik, baris-baris, dan kemudian kita kata dicetak Quran itu oleh pelbagai cetakan, dan akhirnya pada hari ini kita dapat Quran yang kita kata tulisannya hampir sama lah kot saya rasa. Adalah beberapa versi, tetapi versi-versi itu versi yang tak banyak lah. Kalau kita ada mushaf khat naksahnya, khat suluhnya, ada itu sikit sahaja perbezaannya. Tapi daripada satu sudut yang lain, janji Allah tadi itu tak akan tercapai dengan tiadanya penghafal Quran. Ini nak kait dengan kita ni. Depan
depan saya ni adik-adik yang mana dalam kalangan orang yang hafal Quran. Saya dah go terus sikit lah laman web Mutiara ni. Tengok-tengok yang saya jumpa pelajar Mutiara ni akan hafal sekitar 10 juzuk. Mungkin ada yang lain tapi saya go terus secara ringkas dah tadi. Kalau mungkin yang ada pun yang penuh, alhamdulillah. Jadi jumlah yang hafal tak ada apa kita kata. Tak ada satu yang signifikan lah. Betul orang hafal lebih baik, tetapi tidaklah kita kata merendahkan ataupun menafikan yang orang hafal dalam 10 ataupun 20 ataupun 30 juzuk. Okey, jadi yang penting kuncinya adalah kita menyahut seruan Allah untuk menjaga Quran itu. Jadi Allah dah bagi kita satu nikmat yang mana nama kita tercatat sebagai apa yang Allah sebut lahafizun. Itu salah satu bentuk lah penjagaan Al-Quran yang ulama tafsirkan daripada perkataan lahafizun itulah. Bukanlah kata ini saja, tak ada lain. Tetapi salah satunya adalah supaya kita ataupun Al-Quran ini dijaga dengan ramainya penghafal Al-Quran yang mana mereka akan sentiasa menyemak Quran tersebut. Semak Quran tersebut. Maksudnya bila kita hafal Quran sekali, kemudian katakanlah datangnya satu surah palsu ataupun ayat palsu ataupun salah bacaan, maka dengan hafalan kita tadi itu kita akan perbetulkan. Kita akan rasa suatu benda yang kita ataupun kita rasa bahawa tanggungjawab kita untuk memperbetulkan ayat Quran tadi. Dan akhirnya Al-Quran tu sentiasa terpelihara. Datanglah cara macam mana pun, Al-Quran itu akan sentiasa terjaga dan perubahan yang diinginkan oleh orang-orang tadi ni adalah suatu benda yang tak akan berlaku. Okey. Jadi itu Quran. Itu Quran. Tak sama dengan yang lain. Jadi orang penghafal Quran ni adalah satu kumpulan orang yang Allah jadikan dia ataupun istimewakan dia. Istimewakan dia berbanding dengan orang lain. Bahkan dalam Islam tu sendiri pun, dalam kita kata komuniti Muslim itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi, orang hafal Quran ini diletakkan satu tingkatan yang berbeza dengan orang lain. Berbeza dengan orang lain, berbanding dengan orang lain. Okey. Kalau biasa kita dengar hadis, dalam satu hadis daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya, inna lillahi ahlin minan nas qalu ya Rasulullah man hum. Nabi kata sesungguhnya bagi Allah ni ada ahlinya, atau ada keluarganya dalam kalangan manusia. Jadi sahabat ni tanya, siapa tu? Siapa? Man hum ya Rasulullah, siapa mereka ini wahai Rasulullah? Kata hum ahlullah, ahlul Quran, ahlullah wa khassa. Jadi wa khassa tu, mereka ni siapa mereka ni Nabi ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka ni adalah ahlul Quran, dan mereka ini ahlullah dan wa khassa, dan diistimewakan dia. Jadi kita tergolong dalam satu kumpulan. Kita lah kot, saya sendiri ada pengalaman ataupun pernah hafal Quran. Jadi kita semua ni saya rasa Allah campakkan kita dalam satu kumpulan yang diistimewakan berbanding orang lain. Bahkan kita kata daripada sudut masyarakat kita sekarang pun memandang orang yang hafal Quran ni satu tingkatan yang berbeza. Ini secara kita kata mudahlah, kita boleh kata gitulah. Bila orang yang hafal Quran je, dia akan ada vibe yang berbeza. Orang akan tengok dia lain. Kalau kita kumpul ramai-ramai nak beranak, tu hafal Quran. Tengah-tengah tengok cerita ke, kita datang je, tu tu. Ataupun kita pula tengah-tengah tengok cerita ke apa, orang ni kata ni orang hafal Quran, tak boleh tengok kan. Jadi itu satu gambaran yang membezakan kita dengan orang lain. Tapi perbezaan ini ataupun keistimewaan ini tak datang dengan suatu keistimewaan yang suka-suka, tak. Dia datang dengan satu tanggungjawab. Satu tanggungjawab yang akhirnya kita kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti. Allah dah
dah pilih kita sebagai seorang yang istimewa, maka akan ada pada satu masa Allah akan tanya balik kita, apakah dengan keistimewaan yang diberikan, apakah Quran yang diberikan itu kepada kita terjaga. Jadi kita dah istimewa. Kita kena sedar kita ni istimewa. Adik-adik kena sedar adik-adik ni istimewa. Tetapi adakah adik merealisasikan keistimewaan yang Allah bagi ni? Itu suatu benda yang cukup penting dalam kehidupan kita ni. Hidup kita ni tak panjang. Boleh jadi kita hidup sekarang sekolah kan. Mungkin kita hidup 15 tahun. Mungkin hidup 20 tahun. Mungkin hidup 30 tahun. Mungkin hidup 40, 50, 60 dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanan hidup tu, apakah kita dah memenuhi keperluan kita yang sehingga Allah gelarkan kita sebagai Ahlullah. Hadis lain Nabi sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Masyhur hadis ni duduk meniti di bibir kita sentiasa. Tetapi adakah kita nak merealisasikan benda tu? Nabi sebut khairukum, orang paling baik, yang terbaik, kumpulan yang terbaik daripada kalangan kamu manusia ini adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya pula. Jadi kita dah termasuk dalam kumpulan ni tadi. Belajar tu, bahkan kita bukan saja belajar, kita lebih daripada tu, dah hafal Quran tu sendiri. Satu lagi untuk dipenuhi adalah mengajar pula. Itu satu masalah kot, itu ikut prosesnya, satu masalah nanti. Okey. Jadi untuk hafal Quran, untuk hafal Quran macam apa nama? Hari ni nak cerita pasal tips ataupun nak cerita pasal tips mudah hafal Quran ni bukan sesuatu yang mudah. Boleh kata begitu. Okey. Sebab saya ada pengalaman untuk hafal Quran. Hafal Quran kita tak boleh nak generalizekan. Kalau kita baca kat mana-mana, cari buku tips hafal Quran dan sebagainya, ataupun pelbagai kaedah ada sekarang, tak dinafikan benda tu. Boleh carilah kot. Di Mutiara saya tak pastilah adakah terdapat satu kaedah khusus. Okay? Saya dengan tim saya, penyelidik, kita buat kajian berkaitan dengan kaedah-kaedah hafalan. Kita buat kajian. Bahkan kami sekarang ni keluarkan satu mushaf. Nama mushaf yang kita keluarkan, bukan kempen ni, nak cerita saja. Kita namakan sebagai mushaf Al-Huffaz bi ayatil mutasyabihatil alfaz. Itu nama mushaf kami lah, yang saya ketuai untuk pendidikan ni. Dan kita bina satu mushaf yang khas untuk orang hafal Quran. Maksudnya kita ada Quran di pasaran, kita kata Quran Al-Hafiz kalau tak silap saya lah. Tetapi kita tak ada Quran yang kita buat ni. Kita baru dapat kelulusan KDN. Lepas tu COVID ni kita tak sempat nak proceed untuk cetak lah. Okay. Apa nama? Ini penyelidikan lah. Bukan base on keuntungan lah maksudnya. Okay, tapi kita tu dengan beberapa syarikat lah untuk cover dia punya penerbitan dan sebagainya. Jadi berdasarkan kajian yang kita buat, dan kita nak buat Quran tu sendiri, kita tackle dia punya mutasyabihatnya, ayat mutasyabihatnya, kita tackle daripada kaedah nak potongnya ayatnya, kita tackle daripada wakah ibtidak untuk orang hafal Qurannya, kemudian tajwidnya, kemudian dan sebagainya lah. Adalah beberapa benda yang kita masukkan, elemen yang mana bila kita buat ataupun kita buat pendidikan ni, sebenarnya akhirnya kita jumpa pelbagai bentuk kaedah hafalan yang ada kat Malaysia sendiri. Bukan Malaysia, kadang-kadang dia import lah kaedah apa nama, macam-macam lah, macam Hijazi, kaedah Baghdadi, kaedah apa nama, karantina, kaedah Palestina, dan sebagainya lah. Macam-macam kaedah yang ada kat Malaysia ni yang untuk hafal Quran. Kita tak nafi. Bahkan sebahagian dia tu dia guna macam-macam kaedah lah, kita kata, untuk hafal Quran. Untuk hafal Quran adalah suatu benda yang
Kalau kita fokus, maka kita boleh hafal Quran. Itu je. Bagaimana otak kita pun dia akan ada lain-lain, slightly beza lah. Seorang dengan seorang yang lain. Okay? Cuma yang kita maksudkan hafal di sini dan kita nak menyahut seruan Allah tadi itu sebagai lahafizun adalah orang yang hafal dan jaga Quran tu. Bukan hafal semata. Hafal mudah sangat. Mudah sangat. Kalau pengalaman saya dulu, saya ni orang kata boleh otak saya ni pertengahan yang ke atas sikit lah. Tak adalah slow sangat untuk hafal Quran ni. Tak adalah melampau sangat lajunya. Okay. Pengalaman saya dulu masa belajar dulu, kalau tapi memerlukan mujahadah jugalah. Bangun malam dan sebagainya. Dekat dalam kelas saya sendiri ada seorang kawan saya yang Allah kurniakan dia otak. Kalau orang Terengganu dipanggil otak kemuncup. Otak kemuncup lah dipanggil biasa. Maksudnya bila dia menghafal, dia baca tu hampir nak hafal lah. Macam tu lah lebih kurang. Sekali baca tu, sekali Harun baca tu, macam dah nak hafal lah Quran tu. Ayat muka tu. Okay, macam dia duduk main je kerja. Allah kurniakan dia dah kan. Dengan otak yang ni, kerja dia main. Orang lain duduk sibuk hafal Quran, dia pun main je. Bila nak tasmek, hari tasmek, bukan hari tasmek, siap hari lah kan. Pagi je ustaz masuk je kelas 7.40. Itulah kali pertama dia buka Quran. Kat mana nak hafal. Dia pun relax je, muka tak bersalahnya. Ustaz masuk je, okay, duduk, baru kat mana, nak hafal mana ni. Baru dia tanya orang sebelah. Dia okay lah kan. Lepas tu dia pun hafal. Dia hafal. Biasanya orang paling awal yang kita pernah jumpa dia ni, orang ketiga tu dia dah start tasmek dah. Orang pertama, orang kedua, orang tiga. Mungkin seorang tu makan masa 7 minit. Ni 11 minit dah start boleh hafal lah satu makrok. Bukan satu muka lah, satu makrok. 2 muka setengah, 3 muka. Jadi dan saya ada dengar orang lain yang lebih laju daripada tu. Itu bagi saya dah cukup kagum dah tu. Macam mana dia ni boleh hafal Quran dengan cara tu. Okey. Tapi untuk hafal itu. Tak nafi benda ni boleh buat. Benda ni dia boleh buat. Kalau kita kaedah apa, tak silap saya, karantina ke apa, yang dikurung orang. Dia buat dekat salah satunya dekat Ampang tu. Dia buat kat hotel dululah, dia pernah buat satu hotel dekat Ampang tu yang dia kuarantin. Istilah kuarantin untuk orang hafal Quran ni. Dia kuarantin sekumpulan kat satu tempat dan dia suruh hafal Quran. Pagi, petang, siang, malam hafal je Quran. Okay? Jadi teknik-teknik yang dia buat banyak. Banyak untuk dapatkan maklum. Dia ni hafal Quran. Itu mudah sangat. Itu mudah sangat. Saya dipanggil untuk ada sekolah. Allah salli ala Muhammad. Allah tak ingat dah saya. Okey, untuk kita tengok macam mana dia datang, dia punya tim inilah urusan sekolah panggil tim salah satu saya seorang-seorangnya untuk bila dia bentang pada kami nak hafal Quran ni, nak capai target untuk hafal Quran. Maksudnya pelajar ketinggalan. Ni sebelum Covid lah. Ketinggalan. Sepatutnya setahun ni kena hafal 8 juzuk. Lepas 6 juzuk. Tiba-tiba tahun tu, contohlah aku ada 8 juzuk, ada 6 juzuk. Kemudian tiba-tiba kebanyakannya tak sampai. Ada sampai 5, ada sampai 4. Sedangkan pelajar yang dipilih itu sekolah integrasi adalah kalangan kita kata top of the cream. Orang bijak-bijak. Orang bijak-bijak tapi tak capai. Jadi datang untuk selesai, kita selesaikan masalah. Macam mana nak buat? Jadi aku nak bagi tips. Jadi sebab antara benda yang disebut oleh pengetua dia masa tu, dia kata kita ketinggalan. Sekolah lain dah ke depan, dah hantar laporan kepada KPM bahawa pelajar-pelajar ni 98%, ada kata 85% dah cukup, dah memenuhi kita kata target lah. Ada pun sekolah dia tak. Jadi di apabila kita tengok apa yang dia nak tak capai itu adalah benda yang tertarget. Jadi satu, kami adalah buat solution jugalah macam mana nak selesaikan masalah.
Cuma daripada satu sudut lain, nak mencapai target itu cukup mudah. Cukup mudah. Macam-macam cara kita boleh buat untuk capai target atas kertas itu. Tapi itu bukan itu yang kita nak sebenarnya. Bukan itu yang kita nak dalam hafal Quran. Itu kita kata bahawa tips, boleh sebut macam-macam tips. Hari ni pun saya tak nak bicara detail macam mana nak. Mungkin bolehlah terang sikit macam mana nak mudahkan hafal Quran. Tetapi benda ni semua terletak kembali pada kita. Apa sebenarnya yang kita nak daripada hafal Quran itu sebenarnya. Dan ia akan kita kata akan reflect kepada bagaimana penghafalan Quran. Saya selalu pesan pada anak murid saya lah. Anak murid saya. Bahkan dia pesanan kepada diri saya jugalah. Bila kita hafal Quran ni, kita hafal ni, kita dah juhud, kita dah buat suatu perkara yang cukup suka. Untuk orang kebiasaan lah, makan cerita macam tadi lah, kawan saya seorang tu, ataupun mungkin dalam kalangan adik-adik ni ada seorang yang otak sedemikian, dia tak ramai. Dia memang beberapa orang je lah kot saya rasa benda-benda ni. Okay? Kita dah juhud, maksudnya kita dah bersungguh-sungguh untuk hafal Quran. Bersungguh-sungguh untuk hafal Quran. Kadang-kadang bangun pagi, orang lain tidur, kita bangun. Orang lain dah start tidur, kita masih lagi belum tidur. Kehidupan kita untuk hafal Quran, bersungguh-sungguh. Quran tu sentiasa depan mata untuk hafal. Sentiasa depan mata untuk hafal. Apabila kita dah curahkan suatu usaha yang cukup besar, masa yang cukup banyak, dan kita dah perah untuk kita betul-betul untuk hafal Quran, tapi in the end kita lepas untuk baca dengan ustazah, tapi akhirnya kita apa dapat. Itu benda yang sepatutnya kita nak tackle sekarang. Adik-adik sekarang ni duduk kat sekolah. Maksudnya kalau katakan hafal 10 juzuk, katakan 10 juzuk untuk 5 tahun, setahun 2 juzuk. Setahun 2 juzuk. Maka bila kita hafal je 2 juzuk, adakah bila kita sambung ke tingkatan yang seterusnya, 2 juzuk tadi tu kita pegang? Adakah itu yang berlaku? Ataupun 2 juzuk tu dah kita lepas lah. Kita lepas lah, tak ada apalah 2 juzuk tu. Jadi apabila berlaku perkara tersebut, kalau kata selepas 2 juzuk itu dah hilang, apa kita kata dah berlalu, katakanlah, saya tak pastilah macam mana sekolah ni lah. Katakan tahun pertama tingkatan 1 ngapal juzuk tu, juzuk 2. Masuk juzuk tahun 2, tingkatan 2 ngapal juzuk 3, juzuk 4. Juzuk 1, juzuk 2 tu bila kita masuk juzuk 3 dan 4, kita dah hilang. Kita dah kalau katakanlah begitulah. Okay. Maka adakah kita masih menepati yang Allah sebut tadi, dah hafizun? Adakah dia masih dikira sebagai hafizun? Sebab kita dah hilang. Maksudnya kita dah tak menjaga lagi benda tu. Kita duduk sembang, aku hafal Quran. Tetapi adakah kita merealisasikan tadi tu? Apa yang sebenarnya orang hafal Quran yang hafizun tu, orang yang penjaga tadi tu pada kita. Al-Hafiz ni kat Malaysia ni, sebab tu saya kata tadi, masyarakat pandang orang hafal Quran ni tinggi. Ikut sistem ataupun kita kata tradisi keilmuan Islam, biasanya lafaz Al-Hafiz ini banyak dibicarakan sebagai seorang yang hafal hadis. Orang Arab, ulama Islam, bila hafal hadis, maka mereka akan dinamakan dengan nama Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibn Hajar. Bukan maksud mereka ni hafal Quran, tetapi mereka menghafal hadis dalam jumlah yang tertentu. Sebab bagi mereka, hafal Quran ni perkara biasa. Bagi ulama silam. Bahkan zaman sekarang ni pun, orang Arab pun memang mereka melatih anak dia hafal Quran daripada kecil. Tapi walaupun demikian, kita kata baguslah hafal Quran kecil. Dia tak adalah bagusnya tu bagus untuk hafal Quran. Tetapi mereka ini hafal dengan hafal sahaja. Sedang Quran itu turun dalam bahasa ibunda mereka. Jadi mudahlah sikit. Macam kita duduk ngapal lagu ke, ngapal apa-apalah, buku ke dan sebagainya, maka itu lebih mudah. Apabila dihafal dalam bahasa Melayu itu lebih mudah. Sebab kita faham apa yang kita hafal. Tapi pengalaman saya bila kita pergi menghafal,
apa nama kita kata, pergi belajar, biasanya tu guru sebelah Timur Tengah ni, dia cukup sayang dengan orang Melayu. Kalau kita berita lelaki kat luar ke apa ke, cukup sayang. Sebab apa dia kata orang Melayu ni punya biasa bacaan yang baik. Sebab orang Arab ni kalau dia baca Al-Quran, hafal Quran hafal, tapi dia cara baca tak semua. Tapi boleh kata kebanyakan lah. Ini pengalaman saya. Mungkinlah orang lain jumpa dalam komuniti yang berbeza. Tapi pengalaman saya bila dia hafal Quran, orang sana, orang Arab, jadi pembacaan dia tu sangat teruk. Dia macam baca buku, baca surat khabar. Macam tu lah apabila dia baca Quran dengan tiada nadanya. Yang kita dengar dalam YouTube, dalam kaset, dulu kaset lah kot, dalam MP3 dan sebagainya tu, tu tak semua. Bukan semua orang Arab akan membaca sedemikian, tak. Tidak. Bahkan kalau kita kata ni nak dekat Ramadan ni, dah sebulan lebih lagi, kalau dulu kita dah jemput Imam Arab, jadi Imam Arab tu sendiri pun nama Arab, tapi bacaannya bukan bacaan Quran yang baik lah. Bukan semua dengan tahap tu. Okey. Jadi untuk sedikit lah kot saya rasa sebelum kita dah sampai setengah untuk kita tips yang secara detail, maka pelbagai kaedah yang ada, untuk hafal Quran ni, dan setiap kaedah ada kelebihan masing-masing. Ada kelebihan masing-masing. Tetapi apa yang saya nak cakap adalah kita nak hafal dan nak jaga Quran. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Kualiti kita masa hafal Quran dan kualiti kita masa jaga Quran. Sedih. Macam saya kata tadi, kita dah gunakan masa untuk hafal Quran bersungguh-sungguh. Tapi akhirnya kita tak dapat apa. Kita tak dapat apa daripada itu. Sebenarnya kalau satu masa kita dengar bacaan Quran, kita dah tahu kat mana. Kan? Kita kalau Quran tu fresh lagi, ingat lagi. Kita tahu duduk mana, ayat sebelum apa, ayat selepas apa. Okay? Tetapi apabila kita dah tidak lagi hafal Quran, okay, ataupun kita tidak lagi ingat hafalan kita tu, maka dia seumpama tak ada apa, angin berlalu je. Orang dengar walaupun kita macam pernah dengar, kan, macam pernah dengar je bacaan ayat tadi, tapi kita tak dapat nak tahu kat mana ayat apa kat surah apa, ayat berapa, muka surat berapa dan sebagainya. Maka hilanglah status al-hafizun itu, al-hafiz itu sebenarnya pada diri kita. Ini kita ini kita kalau cukuplah cukup menarik kalau kita duduk dalam komuniti orang yang boleh jaga hafalan ni dengan baik. Kan? Mungkin adik-adik ni masih sekolah, masa untuk belajar, untuk hafal Quran, untuk murajaah Quran cukup besar, cukup luas. Masa tu banyak kan, bila-bila je betul boleh buat. Tapi bila dah kita keluar, sekarang ni rasa sibuk dah, ada kita pergi temu bual pelajar-pelajar ni, kenapa antara temu bual soalan lebih kenapa tak boleh jaga Quran, kenapa tak boleh jaga, kata sibuk. Banyak sangat aktiviti-aktiviti yang perlu di ni. Sekolah sekarang ni macam-macam, tambah-tambah kelas ataupun tingkatan yang terlibat dengan peperiksaan utama, maka mereka kata penuh. Okay? Tapi anggaplah kesibukan masa belajar ini adalah mungkin separuh je dengan kesibukan bila kita dah keluar daripada belajar. Itu cabaran yang cukup besar. Cabaran yang cukup besar untuk kita nak berdamping dengan Quran. Tak nafi benda tu. Kalau kita kerja tu letih, lepas tu masa tak ada, masa fokus pada kerja, ada ruang sikit pun nanti kita ada keluarga pula ataupun ada family pula, yang mana masa-masa itu perlu dibahagikan pula. Tapi kat mana masa yang tertinggal itu, itu susah untuk kita nak dapat. Macam mana ataupun kita kata sekarang ni semua orang duk pakai tawarkan. Saya bukan kata apa, saya kurang berkenan juga kadang-kadang tengok setiap sekolah ni dia menawarkan pengajian tahfiz, macam-macam
macam-macam tawaran yang diberikan untuk hafal Quran. Sekolah ni dengan cara ni, sekolah ni dengan cara ni, sekolah ni dengan cara ni. Okay? Bahkan di peringkat universiti ada lagi untuk hafal Quran. Baru nak start hafal Quran. Dan bagi saya, apabila dia tidak menepati kualiti, akhirnya sebenarnya dia tak tercapai pun. Walaupun tercapai atas kertas tadi, sekolah ni kata dah dapat capai. Ada satu sekolah yang kawan saya usahakan hafal setahun. Hafal setahun duduk sekolah tu dia pergi. Tapi silibus dia kita pergi semak juga itu agak baiklah. Masukkan elemen murajaah dan sebagainya. Dan pelajar-pelajar dia ni memang dia hampir paksa untuk mereka ni masuk pertandingan musabaqah Quran, hafal Quran tu, untuk mereka ni jaga Quran. Cukup baiklah bagi saya, itu perkara yang cukup baik. Tapi in the end kebanyakan lah, mungkin mutiara tidak lah sedemikian, tapi apa yang kita pergi, kita dapat maklumat, kita dapat data, kebanyakan yang tawarkan ini adalah tanya dia kenapa masukkan ilmu Quran. Dia kata untuk latih otak pelajar ni untuk dapat kecap ilmu-ilmu yang lain. Betul, tak nafi. Tidak nafi orang yang hafal Quran ni Allah kurniakan dia dengan otak yang cukup cerdas. Sebab kita melatih diri kita dengan hafal. Susah hafal Quran ni, susah sebab tu ke? Hafal Quran susah. Apabila kita dah pergi kepada ilmu lain, maka ilmu lain tu seakan mudah bagi kita. Pengalaman saya cerita sikit pengalaman lah. Pagi-pagi ni kita cerita sikit. Sekolah saya dulu sekolah tahfiz, pure tahfiz lah kita kata. Yang mana belajar SPM ambil lah. SPM sebenarnya sekolah saya ni sekolah kerajaan negeri. Sekolah tahfiz negeri lah kita kata. Adalah belajar SPM je ambil. Lepas tu subjek-subjek Arabnya yang silibus Azharnya ada dan sebagainya lah. Okay. Untuk nak cerita pasal SPM ni kami kita kata, kami tak ada kalau kita ambil lah 9 subjek. Yang mana dalam tu adalah sains apa semua tu kan. Contohnya sains lah kita kata. Sekolah kami ni tak ada lab pun. Kami tak ada lab. Kita ambil lepas tu sejarah ke apa ke kita semua ambil. Untuk tak ada lab ni, mungkin sekolah ni, tapi sekolah ni saya tengok mutiara ni dia agak cantik. Bahkan dia ni fokus juga kepada memang fokus pada benda tu lah. Kita belajar pun sains pun, cikgu yang ajar kita masa tu, zaman saya tu, cikgu yang ajar sains tu adalah cikgu matematik. Cikgu matematik, major matematik. Memanglah dia boleh ajar sains tapi tidaklah dalam bidang dia secara sebenarnya. Dan tapi ni cerita sajalah, cerita pengalaman sajalah. Cikgu ni suka bercerita. Dia masuk kelas je, kami ialah taklah bersungguh sangat nak SPM dan sebagainya ni kan. Kebanyakannya lah. Jadi bila cikgu masuk je, adalah cuba-cuba untuk buat cikgu ni cerita. Akhirnya cikgu ni cerita habis sampai kelas. Dan bila kita tengok saya nak SPM tu ni, bila nak SPM, kita pun duduk tengok balik-balik. Buku teks 3/4 belajarlah dalam 1/5. Yang tingkatan 5 tu lebih sikit. 1/4 contohnya kita kata belajar. Yang belakang tak belajar, adalah lab, tak ada benda, tak tahu lah. Okay. Kena pula masa tu, zaman saya tu SPM tu masa bulan puasa. Bulan puasa, maksudnya malam tu kita pergi jadi imam lagi tarawih. Kadang-kadang pergi imam sampai pukul 11, 12 baru balik. Kan? Jadi itu yang berlaku. Jadi study juga, tapi study tu orang kata study alam maya je, bukan macam sekarang di YouTube boleh tengok, kalau tak faham pun buka YouTube tengok, ada orang buat lab dan sebagainya kan. Masa tu tak ada, zaman tu internet tak ada semudah inilah. Handset tu pun baru-baru nak keluar. Okay. Jadi tapi menakjubkan, betul, memang ini perkara yang betul lah. Perkara yang betul. Akhirnya menakjubkan, memang ramai daripada kami yang dapat skor SPM. Ini pengalaman. Memang biasa orang cerita benda ni, tapi benda tu memang jelas. Jelas. Walaupun kami baca je. Baca. Akhirnya dapat lah. Allah kurniakan benda ni. Jadi, itu benda yang perlu kita kata apa, dalam Quran betul.
dia boleh jadi alat untuk memahami ataupun memudahkan kita faham tentang ilmu lain. Betul, tak nafi. Tetapi bukan itu fungsi Quran. Quran ni sepatutnya dijadikan tunggul utama yang kita perlu jaga dulu. Bukanlah sekadar nak latih otak dan akhirnya kita dapat tackle subjek-subjek yang lain. Itu suatu benda yang cukup salah. Cukup salah untuk kita lakukan. Betul dengan zaman sekarang ni orang duk berlumba-lumba nak kan, engineer nak tahfiz, doktor nak tahfiz, tetapi berapa ramai daripada kalangan mereka dapat jaga Quran? Tak, bukan saya tak tu. Daripada kalangan orang-orang, saya dalam bidang agama lah, kita kata dalam bidang agama. Dalam bidang agama sendiri pun berapa ramai yang hafal Quran tapi akhirnya tak ada apa, hilang, kosong. Quran tu berlalu macam tu je. Berapa ramai daripada kalangan kami macam ni. Dan apatah lagi bila kita berada dalam job scope yang berbeza, dalam situasi pekerjaan yang berbeza yang tak ada kaitan langsung dengan Quran. Orang agama ni mungkinlah kita petik juga ayat Quran, kita petik juga hadis yang mana atas hafalan kita dahulu. Jadi jangan jadikan Al-Quran ni sebagai sampingan. Jadikan Al-Quran ni perkara yang utama dalam kehidupan. Okay? Perkara utama. Nak jadi doktor, jadilah doktor. Nak jadi engineer, jadilah engineer, tak apa. Tetapi Quran jaga. Hafal banyak mana, pastikan kita ingat semua tu. Pastikan. Dia cukup menarik. Bagaimana kalau kita dapat jaga Quran dalam keadaan kita dah berada di luar daripada alam pembelajaran, alam sekolah itu, alam universiti itu. Itu cukup suatu benda nikmat yang tak akan dapat, yang tak boleh nak dituturkan. Mungkin ustaz-ustazah awak sekarang ni macam mana dia jaga Quran, itu suatu benda yang cukup. Okay. Saya sebut beberapa perkara lah kot saya rasa yang boleh kita kongsikan hari ni. Macam mana nak tip lah kot, bukan kaedah, tips. Mungkin kita ada sifirnya, mungkin kita ada kaedah, kita ada pendekatan dan sebagainya. Ni sekadar tips untuk macam mana nak mudah Quran, mudah hafal Quran secara mudah lah. Okay. Yang pertama sekali adalah niat. Allah sebut, Nabi sebut innamal a'mal binniyat, kan? Tu hadis yang biasa kita dengar. Setiap perkara tu berdasar kepada niat, atas dasar pahalanya lah, atas dasar pahalanya. Tetapi untuk lakukan suatu benda juga, dia akan ada kaitan, ada implikasi daripada niat terhadap kejayaan suatu benda. Jadi mungkin kita sentiasa dengar lah benda ni, adik-adik semua. Niat ni suatu benda yang cukup penting. Apabila orang sentiasa kata betulkan niat, kadang-kadang tak faham apa benda betulkan niat. Apa nak betul niat, memang niat ni macam ni lah. Tapi sebenarnya dia kembali pada diri kita lah. Sebenarnya untuk hafal Quran ni apa yang kita nak dapat? Macam saya kata tadi lah, apa yang kita nak dapat sebenarnya? Adakah keinginan kita adalah untuk jadi ahlullah wa khasatuh tu? Ataupun keinginan kita sekadar untuk memenuhi keperluan sahaja? Ini cukup penting lah. Okay? Sebab dia akan berimplikasi bagaimana Quran itu hafal. Okay? Setengah orang mak ayah tak. Kita ada pengalaman jugalah dengan sekolah tahfiz yang sebab sekolah tahfiz ni terutama di Kelantan ke ataupun Terengganu sebahagian lain yang berbentuk half pondok lah, kita kata, kebiasaannya yang dihantar itu adalah dari kalangan orang-orang yang kita kata sedikit bermasalah, dah ada kes ke ataupun terlampau nakal ke pasal dia, kan. Jadi akhirnya dia hantar ke sana untuk mak ayah dia mudah je, dia nak bersihkan anak dia tu, buat hantar sana. Dia hantar sana ustazah ni lah. Jadi ustazah awak ni sangat kita kata kerjanya cukup besar untuk didik kadang-kadang kepada orang-orang macam ni. Jadi kita pergi jugalah, kita pergi kepada satu sekolah ni. Dan satu sekolah ni tak ramai pun, dia ada lebih kurang 11 orang je pelajar. Sekolah kecil je, ada satu kelas je, asrama sikit, pelajar 11 orang.
Dan kebanyakan sekolah ini ditaja oleh zakat lah, zakat satu negeri tu. Dan bila kita tanya pada mudir dia, jadi dia macam taklah sekolah sangatlah, mudir dia ni pun kerja sambilan lah situ, sikit-sikit tukar-tukar macam tu lah. Apa nama, pelajar-pelajar ni kebanyakan ni adalah pelajar yang bermasalah. Dan tahfiz ni dah ketika kita pergi tu 2016 kot saya rasa, tahfiz ni sudah berusia sekitar 7 tahun macam tu lah, lebih kurang 7 tahun macam tu, tak ingat lah saya, tapi macam tu lah, dia tak ada 10 tahun lagi lah, macam tu. Dan bila kita tanya, dah sekarang ni berapa ramai yang dah khatam Quran, hafal Quran, dan dia kata setakat ni, dia kata 7 tahun ni paling tinggi pun yang hafal Quran baru juga juzuk 13, 7 tahun. Dia ada yang awal-awal tu sampai sekarang duduk situ lagi, tetapi akhirnya sampai tahap tu je. Dengan pelajar ni bermasalah, bertumpuk dengan warden lah, tahfiz ni betul-betul depan masjid. Dengan orang masjid pun hampir kalau boleh tak bagi budak tahfiz ni pergi situ, sebab pelajar ni bermasalah. Jadi akhirnya bawa reflect kepada bagaimana mereka hafal Quran. Sebab mereka hafal, memang sekolah tu memang dia ambil pelajar-pelajar masalah. Itu cerita dia lah. Mana orang yang tak ada niat untuk ni pun sebenarnya untuk hafal Quran, dan akhirnya memang tak dapat. Okay. Jadi ia berbeza dengan tapi taklah semua. Ada sekolah yang akhirnya membawa kepada mereka ni berubah untuk belajar Quran, untuk hafal Quran dengan lebih baik. Tapi akhirnya balik pada kita, macam mana, kenapa kita hafal Quran, dan apa niat kita tadi ni, dia akhirnya akan reflect kepada macam mana kita nak tangani hafalan Quran itu. Kalau kita niat memang nak hafal Quran, sungguh hafal Quran, maka kita akan susun strategi kita macam mana kita nak hafal Quran. Niat tu penting. Tapi kalau kita kata sekadar je, tak apalah, nak habis ke nak dapat sijil je. Memang itu ramai yang kita dapat lah. Kita pergi sekolah imtiaz kat Terengganu ni, ada satu rangkaian sekolah imtiaz. Antara survey yang kita buat, kita dapat bahawa pelajar-pelajar ni kebanyakannya sekadar nak keperluan sekolah, untuk tu je. Memang kita minta dia jawab lah soal sidik yang tak ada nama, jadi dia confident jawab lah. Okay, kita tak tahu siapa kan. Maka sebenarnya ramai daripada mereka ni hafal kerana sekolah ni suruh hafal. Kenapa nak sekolah ni juga? Sebab sekolah ni prestige. Dia punya persentage untuk peperiksaan utama tu cukup tinggi. Jadi itu target dia. Tapi nak masuk kena hafal Quran, apa-apa je lah. Sebab pelajar-pelajar dia memang top of the cream, jadi tak ada masalah untuk hafal Quran. Tapi memang jagaan sangat lemah lah. Adalah 2-3 orang yang betul-betul, tapi yang lain sekadar melepaskan sekadar melepaskan batuk tangga je. Habis. Dapat sijil, okey, cantik. Itu sahaja. Okey, jadi tanya balik. Sekarang ni dah kalangan adik-adik ni ada apa? 2 juzuk, 4 juzuk, 5 juzuk, 6 juzuk dan sebagainya. Jadi tanya balik pada diri kita ni, apakah yang kita hafal sekarang ni? Apa yang kita nak daripada hafalan? Dan apa sebenarnya kita nak? Jadi banyak sebab kita hafal Quran ni kan. Selain daripada ni, apa sampingan yang sampingan ni tak salah. Memang tak salah sampingan. Tetapi jangan jadikan dia fokus utama. Hafal Quran kenapa? Nak jadi engineer, mudah sikit hafal Quran. Itu tak nak. Hafal Quran kenapa? Tak apa. Nak jadi seorang Muslim yang dalam Allah sebut dah hafizun, tapi dalam masa sama dapat juga manfaat untuk jadi engineer. Senang. Untuk jadi doktor senang hafal. Teks apa nama, medical dan sebagainya. Okey. Yang kedua, doa lah. Doa. Yang kedua, yang paling penting adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa ni sejahtera orang mukmin. Okey. Allah tu, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakan doalah dan aku akan. Jadi doa ni cukup penting bagi orang hafal Quran sebenarnya. Okey, lepas niat kita betul, maka kita doa. Sentiasa berdoa supaya doa-doa ataupun supaya perlakuan kita ini sentiasa dapat mendapat perkenan oleh Allah dan dipermudahkan oleh Allah. Doa. Sebab kita sedang menghafal Quran dan kita nak jadi ahlullah, maka masa inilah kita minta daripada Allah supaya diperkenankan. Okey, saya ringkaskanlah benda ni.
Uh, Kemudian kita daripada tip yang boleh kita ambil adalah masa lah. Masa untuk hafal Quran. Masa untuk hafal Quran cukup penting. Cukup penting. Dan dia sebenarnya kembali kepada sistem orang. Sistem orang. Dia tak sama orang seorang dengan orang lain. Bagilah tip macam mana pun, tapi dia tak boleh hafal masa tu, dia tak boleh hafal. Okay. Kita kena mencari, kena kenal diri. Setiap orang ni dia kena kenal diri dia. Apakah dia ni, bilakah dia boleh hafal Quran. Setengah orang boleh hafal. Saya dulu dalam perjalanan saya hafal Quran ni, saya sentiasa mencari kat mana tempat saya untuk hafal Quran. Orang kata lepas maghrib, saya try lepas maghrib tak jalan. Dia kata tak apa, lepas isyak, saya pun try lepas isyak tak jalan. Lepas subuh jangan buat. Saya pernah buat lah lepas subuh, tak jalan. Lepas asar tu memang orang, kalau orang hafal Quran ni, lepas asar itu bukanlah waktu yang baik lah. Memang kita waktu yang kita kata merah lah situ, contohnya. Jadi itu tempat yang perlu kita atasi. Tapi tak semestinya. Ada je kawan saya yang apa asas senang masuk. Jadi dia menyalahi teori umum tu tentang kaedah hafalan. Jadi sebenarnya kita kena cari. Dan saya jumpa waktu saya adalah sebelum subuh, sekitar 2 jam sebelum subuh, itu waktu saya hafal Quran. Itu tempat saya jumpa. Dan kawan saya try, saya tak jalan, ngantuk lah dia kata. Tapi saya kenalah macam mana saya nak dapat. Saya terpaksa susunya 2 saya balik. Lepas isyak je, tidur tu. Dia tak layan lah. Tapi sekolah saya dulu tak ada prep lah. Kita duduk kat bilik je. Terpulang pada kita, yang penting pagi esok baca Quran. Flashback dengan ustaz. Okay. Jadi waktu adalah satu benda yang cukup penting untuk hafal Quran. Tempat kita kena fikir, kena cari yang sesuai dengan kita. Dia tak sama. Sebab itulah sebahagian daripada pusat tahfiz dia fleksibel untuk hafal Quran ni. Tapi mandangkan sebahagiannya mencapai kurikulum ni, maka akhirnya kita ada waktu yang terbatas. Jadi hafal Quran masa yang cukup penting tadi, maka kita kena carilah kat mana kesesuaian kita dengan tempat hafal Quran. Kemudian apa yang boleh kata tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai. Tempat juga sesuatu yang subjektif sebenarnya, subjektif. Macam saya kena hafal sunyi lah, biasanya kebaca sunyi. Tapi ada sebahagian orang yang boleh hafal dalam keadaan ada orang. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Bagi dia, kalau duduk seorang tu dia akan kantuk, dia akan tak fokus. Ada juga orang macam tu. Dia kena, ada seorang cerita sajalah kawan saya ni, memang dia kena duduk kat tempat orang bising. Dia rasa macam ada orang sebelah dia. Jadi bila ada orang bising ni, dia akan rasa bahawa okey, dia boleh hafal Quran. Tapi dia fokus lah, bila dia hafal tu dia macam dia tak ambil lah. Tak peduli, bukan kawan dia buka cerita je, tak jalan lah kan. Itu tak jalan lah. Okey, tempat cukup penting. Tempat untuk hafal Quran. Sediakan tempat kita yang kita rasa kondusif untuk kita. Kondusif untuk kita. Kemudian apa yang kita boleh sebut lagi adalah dengar bacaan. Dengar bacaan Quran yang ada. Okay? Sekarang ni, dulu susah. Dulu zaman saya hafal Quran tu kena kita kaset. Kaset pula kena awal-awal tak boleh guna radio, boleh guna Walkman je. Zaman tu zaman Walkman lah. Kaset tu kena nanti ada sebahagian Walkman yang boleh forward reverse je. Ada sebahagian yang boleh jalan je. Lepas tu satu lagi, kalau yang boleh rewind sebagainya tu, nak jaga bateri, terpaksa kita kata putar guna pensel ataupun pen, kepala pen, okay, untuk dengar balik. Kadang-kadang terlebih, masuk balik, pusing balik, jaga bateri kan. Dulu susah lah, okay, bateri tak macam sekarang cas jalan, tak. Dulu tak semudah dulu sekarang lah. Okay, jadi dengar bacaan Quran, dengar bacaan, sentiasa dengar bacaan Quran, melazimi bacaan Quran. Dan orang yang dibiasakan bacaan Quran ini, maka dia ni mudah. Kalau mak-mak kita, cuba kita tengok mak-mak kita. Mak-mak kita kebanyakan dia tak hafal Quran pun. Tapi kalau mereka ni melazimi Quran daripada kecil sampai ke tua dia baca Quran, maka macam mak saya sendiri, mak saya tak hafal Quran. Tapi mak saya ajar Quran lah. Untuk saya, nenek saya hafal Quran, ngajar Quran juga. Kalau kita mula tersilap baca, dia tegur.
dia boleh tegur. Jadi itu biasa. Saya tanya kawan saya pun kebanyakannya kata benda yang sama. Mak, sebab apa? Dia dengar Quran. Dan jadi kita kena dengarkan Quran. Sentiasa dengar Quran. Sentiasa dengar supaya benda tu rasa macam dekat dan melekat. Jadi kita ada juga saya nak cakap pasal tu VAK tu kan, visual, audio, auditory dan juga kinestetik tu. Jadi setiap orang pun ada kaedah dia untuk hafal Quran. Sama ada dia ni visual, dia tengok, dia kena tengok, dia kena gambarkan benda tu dalam kepala. Ataupun dia ni auditory, dia kena dengar. Ataupun dia kinestetik, dia seorang yang sentiasa kena bermain, kena buat something untuk. Jadi untuk hafal Quran juga sama. Sama ada pusat tahfiz yang amalkan benda ni. Maksudnya belajar masuk kali pertama untuk kita kata temuduga, maka dia akan tentukan pelajar ni sesuai dengan auditory ke, sesuai dengan kinestetik ke, ataupun dengan visual. Jadi benda tu juga main peranan dalam bagaimana kita dapat menghafal Quran. Kemudian saya ringkas je, mushaf yang sama. Mushaf yang sama juga penting dalam hafalan Quran. Bila kita baca Quran, maka kita nak paling mudah lah kot. Kita rasa teknik paling mudah adalah gambarkan dalam kepala macam mana. Dan itu yang saya rasa paling mudah lah untuk kita dapat jaga hafalan itu. Bukan hafal je lah, iaitu kita gambarkan ayat ni berhenti mana, ayat ni berhenti mana, ayat ni berhenti mana. Jadi beli Quran, dia kalau kita guna Quran yang berbeza satu masalah dah. Tapi zaman sekarang dia ada dua versi kan. Tulisan tu dia ada sedikit perbezaan daripada letakkan nombor ayat tu, akhirnya juga boleh bawa kepada kesukaran untuk kita ingat pada kat mana tempat ayat tu. Jadi pastikan Quran ni digunakan yang sama lah. Okay, kemudian banyak benda lagi kot saya rasa. Mungkin saya nak sikit lagi daripada ni, iaitu untuk kita apa nama kita kata, dah hafal, maka dia something yang kita nak jaga ataupun kita nak buat tu adalah balik pada, sebab kita hafal ni kita tengok, kita bukan tak ada kot saya rasa dalam kalangan adik-adik ni yang tak ada, yang buta lah kot kita kata. Jadi bila kita melihat, maka dia akan reflect dengan kehidupan kita. Suatu benda yang cukup, mungkinlah sebahagian orang kata tak kesan sangat. Sebenarnya dia memberi kesan juga. Long term, short term, dia akan bagi kesan juga kepada bagaimana hafalan kita. Maksudnya kita guna mata ni untuk apa pula dalam kehidupan kita seterusnya. Jadi sebab itulah orang kata jaga mata. Jaga mata daripada buat sesuatu yang kita kata bermaksiat lah, senang kan. Sama ada kita tengok benda-benda yang tak patut, yang lucah, kita tengok banyak sangat. Zaman sekarang ni kita kata zaman mudah sangat zaman sekarang ni kan. Satunya lucah tu kita tak tepilah, insyaAllah lah kalau kita rasa beberapa adik-adik tak adalah sampai tahap tu. Satu lagi ni perempuan yang saya rasa tak ada masalah sangat untuk itu. Okay. Tapi bagi pelajar perempuan ni biasanya mereka tertarik pula dengan cerita kan, cerita Korea, Jepun. Saya juga, saya tak nafilah benda ni. Saya pernah juga lah terjebak dengan benda-benda ni. Maksudnya sekarang bukan sedang ceritanya macam tu lah. Pernah juga untuk saya terjebak yang kita kata ekstrim. Tengok cerita tu masa zaman belajar dulu kan, mak ayah jauh dan sebagainya, tongkang-tongkang cerita ni banyak sangat masa zaman belajar dulu tu. Pantang ada, kopi tengok dalam laptop kan. Jadi dan dia bagi kesan sebenarnya. Dia bagi kesan, dan saya rasa itulah zaman gelap saya dalam murojaah Quran dan sebagainya. Okay? Bukanlah maksudnya saya kata bukan saya nak ajar yang tak elok lah. Nak tengok, sebab zaman sekarang ni tak boleh orang semua tengok, kita tengok. Nak mencari orang yang betul-betul tak tengok cerita ke ataupun tak tu adalah suatu benda yang sangat sukar. Mungkin satu dalam 100,000 kot. Itulah kesukaran je lah. Ada tak ramai.
tapi tak ramai lah. Jadi apabila kita ni, maka kita kena jagalah. Jaga. Kadang-kadang apa nama, cuba kita balik pada ni, kemudian kita tengok balik, muhasabah balik sebenarnya. Mungkin keseronokan untuk tengok cerita ni dia sekejap. Betul kita kata suka tengok, tapi dia sekejap. Kita zaman sekarang ni kita sangat tertarik dengan gadget, maka dia akan bagi satu keseronokan yang cepat pada kita. Tengok cerita je, suka sekejap. Main game je, cepat. Jadi tapi dia dia dan otak kita pun kita akan melatih otak kita untuk mendapat keseronokan yang cepat. Sebab itulah bila kita start hafal Quran, kita tak rasa kelazatan. Sebab apa? Bagi kita kelazatan dia lambat sampai. Dia tak cepat. Macam tak ada orang hafal 2 ayat, seronok, sukanya. Bukan baca 2-3 ayat je seronok, jarang berlaku. Tambahan kita pula tidak faham akan teks ayat Quran tu secara tepat. Kan? Kita orang Melayu terpaksa bergantung dengan terjemahan, ataupun kalau itulah maksudnya. Jadi apabila kita sentiasa latih otak kita ini kepada mendapatkan keseronokan dengan cara cepat, mana tengok cerita dia seronok, dia cepat seronok. Main game tu, buka game tu, dia rasa seronok lah. Jadi akhirnya dia akan reflect balik kepada bagaimana hafalan kita. Bila kita menghafal, kita pun tidak mendapat kita dah latih otak kita untuk dapat tu, maka bila kita start hafal, kita mencari keseronokan cepat, dan akhirnya kita akan jumpa keseronokan cepat ni dalam Quran. Dia akan dapat lambat. Betul lah orang kata baca Quran ni rasa lazat. Tu berapa orang je yang merasakan benda tu, dan kebanyakannya tidak merasa benda tu. Tak rasa. Betul, ini secara direktnya macam tu. Kita ramai yang kita tak dapat rasa bahawa ini macam ni. Okay? Jadi jaga akan tindak tanduk kita, sebab ini bawa kesan dalam kehidupan kita. Bahkan dia akan Imam Nawawi sebut dalam adab Hamalatul Quran At-Tibyan, dia sebut antara bendanya orang ni dia kena selain daripada tu, dia akan kena tengok kepada bagaimana image seorang hafal Quran ni. Ini image ni dia bukan luaran je, bukan pakaian, itu salah satu lah. Dan image ni dia bawa pewatakan kita tu sendirilah. Jadi apabila kita sentiasa dengan benda-benda yang tadi, akhirnya dia akan bawa pewatakan kita. Dia jadi, kalau kita sentiasa main game, dia akan jadi susah untuk kita interaksi dengan orang. Macam mana kita nak dapat alamahu, nak mengajar balik orang lain, apabila kita tak dapat untuk interaksi dengan baik dengan orang. Jadi itu benda yang kalau ni cerita panjang, saya rasa benda ni cukup panjang lah nak cerita tentang kita kata, saya nak sebut dia sebagai apa. Tapi itulah maksudnya, menjaga mata, telinga, itu suatu benda yang cukup penting. Itu cukup penting. Kalau dia bukanlah sampai tahap tadi, bukanlah yang lucah semata, tetapi yang kita rasakan ini suatu benda yang biasa je untuk orang zaman sekarang, tapi sebenarnya dia bagi kesan kepada orang hafal Quran. Saya tak nak sampai tahap tak boleh tengok terus. Sebab apa? Kadang-kadang kita perlukan juga. Zaman sekarang ni dia tak boleh bicara. Kalau mak ayah ada dalam ni, dia tak boleh bicara sebagaimana dulu. Saya dulu pun itu, pantang kalau orang tengok cerita tu, saya ambil remote, saya tutup dulu lah kot. Tapi zaman sekarang dia tak demikian. Bila kita tu, dia yelah, nak mencari yang sedemikian ada, tapi tak semua macam tu, dan tak sesuai untuk macam tu lah. Okay, jadi saya kira itu pertemuan kita yang pertama. Dah pukul 9, dah lebih dah saya mohon maaf sedikit terlewat. Nak cakap banyak, kalau start cakap dia akan jadi panjang. Jadi panjang sebab saya pun tak saya ingat nak buat slide sebenarnya. Saya kalau buat slide dia lagi panjang. Jadi saya tak buat slide lah. Biasalah cara ni tu cakap je tu, insya-Allah lah boleh lah kot saya rasa.
Jadi jadi adik-adik, pesan saya untuk hari ini adalah balik kepada ambil lah poinnya. Yang penting bagi saya adalah niat kita lah. Niat kita dan juga apakah kita sudah merealisasikan tuntutan untuk menjadi golongan la hafizun tadi. Hafizun, yang Allah kata menjaga itu. Itu benda yang kita boleh ambil dan boleh fikirlah dalam tempoh yang ada ni. Moga-moga kita ni bukan saja hafal Quran, tetapi kita hafal dan tergolong dalam kumpulan tu. Itu kita nak. Itu kita punya kita kata cita-cita kita, objektif kehidupan kita ni. Itu yang kita nak. Kita catat nama kita dalam Quran lah tu maksudnya. Adakah kita tak nak? Saya yang tulis Quran ni, bukan saya tulis Quran, saya yang buat Quran ni sendiri pun. Bukan buat Quran, sorry. Saya susun kaedah untuk Quran ni sendiri. Bila ada nama kita tu rasa macam tak ada apa lah. Rasa macam ahli syurga lah. Rasa bukan betul. Rasa tu sangat dah. Sedangkan kita taklah hafizun tu pun tak tercapai lagi sebenarnya. Tapi itu yang kita nak sebenarnya. Sebab itulah dalam dalam satu hadis Nabi sebut orang Quran ni lain. Sebab apa Nabi sebut la hasada illa fisnain, kan? Tiada hasad kecuali dua perkara. Salah satu daripadanya rajulun atahul Quran, kan? Seseorang yang diberikan Quran ni masa hafal Quran, ngaji Quran, yang betul fokus pada Quran, inna illahi wa inna ilaihi siang malam nampak baca Quran, maka orang ini sehingga orang jiran didengar dan dikata kenapa aku tak jadi macam tu. Jadi hadis tu macam sikit lah. Jadi itu yang digambarkan kepada orang hafal Quran, sehingga Allah kata mereka ini kalau nak hasad dengki ni, rasa tak senang hidup pun, tak senang dengan orang hafal Quran. Bukan tak senang dia hafal Quran, tetapi tak senang dengan dia buat tu. Aku tak boleh buat macam tu. Itu je antara beberapa perkara yang dibenarkan. Jadi kehidupan kita nak sentiasa kita ni lazimi Quran. Quran mudah sekarang, handset semua ada kot saya rasa. Quran ni boleh petik bila-bila je. Tak ada masa yang kita kata tak boleh. Tak. Di Quran pada masa ini tak sama dengan Quran dulu. Tetapi dengan kelebihan teknologi zaman sekarang, dia cabarannya berbeza, tak sama dengan cabaran dulu. Mungkin dulu susah, saya kata dia nak pusing kaset tu susah untuk dengar baca Quran. Zaman sekarang petik je YouTube, kalau payah pun YouTube. Sekarang senang Google, ada lagi MP3, sangat mudah, apps, berjuta apps. Saya pun bina beberapa apps jugalah, kita belajar sendiri sebagainya. Cukup mudah, tetapi akhirnya implikasi ataupun aplikasi dalam hidup tak sampai. Tak cerita orang lain, saya cerita balik. Ini cerita balik pada saya. Jadi saya rasa dah terlewat dah ni. Jadi untuk pertemuan kali ni, moga-moga ada manfaat. Tak sempat nak buka soalan saya rasa. Jadi moga-moga apa yang perkongsian pengalaman untuk pagi ini dapat dimanfaatkan sikit lah. Kalau tak ada dapat manfaat apa, moga-moga atas perkataan menjadi ilmu, kita dapat doa daripada para malaikat untuk jadi berkadang kita pada hari akhirat, insya-Allah taala. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya sudahi dan saya terima kasihlah kepada yang sudi mendengar perkongsian hari ini, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Serah pada Ustazah Sumayya. Okey, terima kasih Profesor Dr. Wan Muhammad Hairul Firdaus atas perkongsian mengenai tips hafazan Al-Quran tadi. Semoga kamu semua boleh mengambil iktibar, ambil ibrah daripada banyak tips yang Ustaz dah sampaikan tadi sebenarnya, berkenaan dengan niat, terutamanya mujahadah dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi minggu depan, topik yang lebih kurang sama tapi dia lebih mendalam lagi insyaAllah berkaitan dengan Al-Quran. Okey, jutaan terima kasih juga pada Ustaz kerana sudi berkongsi dengan kami di Sekolah Mutiara Integrated Secondary School pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.